Kami dari pelajar semester pertama dari Fakulti Kontemporari Islam Syariah dengan kepujian sedang menjalankan projek Isulam. Objektif utama projek ini adalah untuk menyedarkan masyarakat terutama kepada generasi muda bahawa penghayatan rukun negara ini sangat penting. Topik kami akan memberi tumpuan terhadap rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang dengan tajuk keberkesanan undang-undang dalam membentuk sasiah pemuda. Undang-undang merupakan satu dokumen yang sangat penting dalam sesebuah negara. Seseorang warga negara seharusnya memahami undang-undang serta menghayatinya bagi memastikan kehidupan bernegara lebih harmoni dan sejahtera. Masyarakat majmuk di Malaysia seharusnya memahami undang-undang. Ini akan dapat menjadi benteng daripada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk memastikan individu dalam masyarakat itu lebih berdisiplin dan beretika dalam bernegara, maka pemahaman terhadap undang-undang adalah sangat penting. Oleh itu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan undang-undang seharusnya diajar dan dididik bagi memastikan setiap warga negara mempunyai nilai-nilai yang baik. Sebagai seorang pelajar dan merupakan generasi muda negara adalah penting dan perlu bagi mereka untuk disemai dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan undang-undang. Ini bagi memastikan mereka menjadi pewaris kepimpinan negara dan masyarakat yang lebih baik. Bagi memastikan kepentingan ilmu ini difahami dan dihayati oleh setiap masyarakat, maka di kajian ini ingin meninjau dan menganalisis pengetahuan masyarakat terutamanya generasi muda terhadap undang-undang di Malaysia. Pada fasa 1 minggu kedua yang bertarikh 24 sehingga 30 Oktober 2021, aktiviti yang dijalankan ialah Overview Project, iaitu pelajar mewujudkan page Google Sites, kemudian pelajar berbincang dalam kumpulan tentang tema projek Isulam dan pelajar memilih tema penghayatan rukun negara. Kemudian, tajuk projek Isulam kami ialah keberkesanan undang-undang dalam membentuk sasiah pemuda. Pada fasa kedua minggu ketiga sehingga minggu keempat yang bertarikh 31 Oktober 2021 sehingga 13 November 2021, aktiviti yang dijalankan ialah gerak kerja. Pelajar melantik ketua dalam kumpulan dan ketua membahagi tugasan kepada ahli kumpulan. Kemudian, pelajar merangka timeline ataupun Gantt chart. Kemudian, pelajar berbincang dalam kumpulan untuk memilih komuniti. Dan kami memilih 100 orang pelajar IPT iaitu pelajar University Sains Islam Malaysia USIM. Dan semua tugasan itu telah dimuat naik ke dalam blog kami. Pada fasa ketiga, minggu kelima sehingga minggu ketujuh yang bertarikh 14 November 2021 sehingga 4 Disember 2021, aktiviti yang dijalankan ialah e-lapangan. Pelajar mengumpul maklumat dan membina soalan yang bersesuaian dengan tajuk projek. Kemudian, pelajar melakukan soal selidik secara atas talian iaitu menggunakan Google Form. Catatan, membuat Google Form. Pada fasa keempat, minggu ke-9 sehingga minggu ke-10 yang bertarikh 12 sehingga 25 Disember 2021, aktiviti yang dijalankan ialah refleksi projek. Pelajar menganalisis dapatan kajian yang diberikan kepada pelajar USIM. Yang kedua, merangka refleksi berdasarkan keperluan komuniti, berdasarkan nilai dan sikap patriotisme dan mengenal pasti keperluan komuniti. Catatan, memuat naik semua tugasan ke dalam blog. Pada fasa kelima minggu 11 yang bertarikh 26 Disember 2021 sehingga 2 Januari 2022, aktiviti yang dijalankan ialah simulasi projek iaitu video. Pelajar membahagi tugasan dalam kumpulan untuk membuat video. Seterusnya, Google Form merupakan pilihan platform kajian kumpulan kami. Kami memilih pelajar institusi pengajian tinggi IPT seramai 100 populasi dan 80 sampel serta memfokuskan kajian kami kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Responden diberi tempoh masa 3 minggu bermula daripada 14 November sehingga 4 Disember 2021 untuk menjawab 17 soalan kesemuanya. Soalan tersebut adalah soalan yang meliputi asas rukun negara iaitu berkaitan dengan tajuk kami, keberkesanan undang-undang dalam membentuk sasiah pemuda. Antara inisiatif yang kami jalankan dalam proses pengedaran link Google Form adalah melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Dapatan kajian menunjukkan majoriti pelajar seramai 104 orang iaitu 87% memahami bahawa impak kepada masyarakat jika asas rukun negara difahami dan diamalkan adalah dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Seramai 52 orang iaitu 43% bersetuju bahawa impak kepada masyarakat jika asas rukun negara difahami dan diamalkan adalah mencipta satu masyarakat yang adil. Manakala bagi jawapan mewujudkan perbalahan antara kaum dan masyarakat hidup dalam ketakutan adalah masing-masing seramai 3 orang iaitu 2%.
yang mana para pelajar memahami bahawa jawapan tersebut merupakan impak kepada masyarakat jika asas rukun negara difahami dan diamalkan. Hasil kajian mendapati bahawa sekiranya masyarakat Malaysia memahami dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian mereka, ia memberi impak yang baik kepada individu tersebut, terutamanya negara Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. Hal ini kerana rukun negara dibentuk dengan tujuan utama, iaitu membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Tidak dapat dinafikan bahawa banyak manfaat yang kami perolehi semasa menjalankan projek ini. Projek ini memberi kesedaran kepada kami bahawa pentingnya penghayatan rukun negara dalam diri seorang pemuda, terutamanya rukun negara keempat, iaitu kedaulatan undang-undang dalam membentuk asasiah pemuda. Kami berharap pemuda masa kini lebih cakna dan peka terhadap undang-undang Malaysia agar dapat membangun sebuah negara yang aman dan damai. Ini kerana anak-anak muda merupakan generasi penentu masa hadapan negara dan mereka perlu dimantapkan dari segi sasiah dan mental bagi memastikan mereka mampu mencorak masa hadapan negara Malaysia kelak. Kesimpulannya, bagi mencapai perkara ini, semua pihak haruslah terlibat bagi memantapkan penghayatan rukun negara dalam diri seorang pemuda. Ingatlah bahawa generasi berwawasan merupakan pembangkit pembangunan negara.